Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Sabah versus KL City, yang mana Sabah menang 3-2 pada perlawanan ini hasil jaringan daripada Stuart Wilkin, daripada Gabriel Perez dan juga Pak Tesu. Manakala gol pasukan KL City dijaringkan oleh Romain Morales dan juga dijaringkan oleh Hakimi Azim melalui gol yang boleh saya katakan memang superb lah daripada Hakimi Azim. Pada perlawanan ini boleh dikatakan antara kedua-dua pasukan daripada segi struktur ataupun daripada segi build-up play, boleh dikatakan pasukan Sabah mereka ada struktur dan juga build-up yang bagus. Mereka ada idea, tetapi bila masuk di bahagian final third, boleh dikatakan untuk game ni Ramon Machado agak kurang ataupun agak kurang support ataupun isolated dalam kedudukan di bahagian serangan, yang menyebabkan dia kurang dapat bola. Bahkan daripada segi marking yang dilakukan oleh pemain KL City juga berjaya untuk mengekang pergerakan daripada Ramon Machado, dan Ramon Machado punya pergerakan pun terbatas akibat daripada marking yang dilakukan oleh defense pasukan KL City. Manakala untuk pasukan KL City pula, mereka lebih kepada corak permainan yang agak simple, dan tetapi mereka punya corak permainan adalah lebih kepada direct apabila mereka masuk kepada bahagian final third. Dan mereka punya playmaker Zafri Yahya is one of the best player di dalam padang, di samping kepada Romain Morales yang banyak drop lebih deeper untuk membantu dalam pergerakan ball progression mereka ketika mereka menyerang pasukan Sabah. Tetapi dalam 15 minit yang terakhir ketika pasukan KL City leading, mereka telah melakukan beberapa mistake yang menyebabkan pasukan Sabah berjaya untuk mengenal pasti mistake tersebut dan menghukum pasukan KL City dengan kemenangan dan juga comeback kepada 3-2. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Sabah. Apakah perkara yang positifly yang boleh saya puji untuk pasukan Sabah? Untuk pasukan Sabah, pertama sekali yang boleh saya puji adalah di bahagian tengah, iaitu gandingan antara Gary Steven Robert, Telmo Castanera dan juga Stuart Wilkin, yang mana ketiga-tiga player ni bergandingan dengan sangat-sangat cemerlang lah bagi saya. Yang mana apabila di atas kertas ataupun di dalam padang, kalau kita lihat daripada segi formation yang dilakukan oleh pasukan Sabah, mereka bertindak lebih kepada double pivot, iaitu Gary Steven Robert dan juga Telmo bertindak di bahagian tengah sebagai double pivot, dan mereka akan meletakkan Stuart Wilkin lebih move forward ke hadapan untuk bertindak sebagai attacking midfielder. Dan perkara ni sebenarnya bagus. Sebab apa? Sebab mereka ingin memberikan kestabilan di bahagian tengah. Cumanya apabila berada di dalam padang, kita boleh nampak yang sebenarnya Sabah lebih kepada more tu orang kata single pivot, iaitu Gary Steven Robert yang akan lebih kepada untuk membantu bahagian tengah pasukan Sabah daripada segi bertahan. So dia akan lebih kepada untuk memastikan yang pasukan Sabah berjaya dominate, dan juga dialah yang akan buat dirty work di bahagian tengah untuk menghalang pergerakan ataupun membataskan pergerakan pasukan KL City untuk dominate di bahagian tengah lah. Dan Telmo Castanera lebih kepada pemain nombor 8 untuk move lebih advance sikit ke bahagian hadapan bagi membantu Stuart Wilkin dalam pergerakan di bahagian attacking third ataupun di kawasan central area lah. Tetapi kalau kita lihat, Stuart Wilkin juga kadang-kadang dia akan bertukar ataupun switch position dengan Telmo Castanera, yang mana Stuart Wilkin akan drop lebih deeper untuk membantu Gary Steven Robert dalam fasa mereka build up ataupun dalam fasa bertahan, dan membebaskan Telmo untuk bergerak lebih advance sikit ke bahagian hadapan. Tetapi kalau kita lihat daripada segi overall, combination play yang terbentuk adalah Stuart Wilkin yang lebih diberikan peranan untuk bergerak lebih bebas untuk cover up di kawasan tengah, sama ada di bahagian center ataupun di bahagian half space. Dan kebanyakannya memang Stuart Wilkin lah yang akan melakukan orang kata apa, kesinambungan ataupun combination play di kawasan tersebut. Dan kita boleh nampak yang sebenarnya Stuart Wilkin juga banyak cover kawasan half space dan juga kawasan wide area untuk melakukan gerakan serangan bagi pasukan Sabah. Salah satu contoh yang kita boleh bagi adalah apabila dia cover up tempat bahagian kanan pasukan Sabah dan dia dapatkan bola dan dia cross kepada Derelok, tapi Derelok punya percubaan berjaya ditepih oleh Kevin Mendoza. Dan dalam pada masa yang sama, kita boleh juga bagi contoh bagaimana Stuart Wilkin cover up di kawasan tengah dan masuk ke dalam di box untuk menjadikan gol pertama pasukan Sabah. Jadi overall memang mereka lebih kepada memfokuskan kepada Stuart Wilkin lah yang menjadi playmaker dan juga menjadi link up player di bahagian hadapan dalam menggerakkan gerakan serangan bagi
bagi pasukan Sabah di kawasan final third, dan Ketelmo Castaneda lebih kepada backup kepada Stuart Wilkin, dan Gary Steven Robert lebih kepada defending sahaja. So itu yang saya suka lah positively di bahagian tengah oleh pasukan Sabah. Yang kedua, apa yang saya suka tentang pasukan Sabah pada perlawanan ni adalah daripada segi mereka punya pertukaran yang berlaku di second half, iaitu pertukaran yang pertama, mereka membawa masuk Sadir Ramdhani, yang mana apabila kemasukan Sadir Ramdhani menggantikan Ko, yang mana boleh saya katakan kemasukan Sadir Ramdhani adalah satu keputusan yang sangat bagus dilakukan oleh Dato' Ong Kim Swee, apabila kemasukan Sadir Ramdhani mampu memberikan satu corak yang lebih sustain dan juga lebih ofensif untuk bahagian hadapan pasukan Sabah, dan dia berjaya untuk melakukan something kepada pasukan Sabah dalam gerakan menyerang, dan dia juga ada beberapa percubaan lah. So benda tu kita boleh dikatakan kemasukan Sadir Ramdhani memberikan satu impak yang positif kepada bahagian hadapan pasukan Sabah dalam menggerakkan serangan. So Sadir ni antara orang kata apa, game changer lah untuk pasukan Sabah. Dan dalam pada masa yang sama, Sabah juga mengeluarkan pemain seorang lagi dengan membawa masuk Gabriel Perez, yang mana kemasukan Gabriel Perez juga memberikan satu kelebihan untuk pasukan Sabah ketika situasi dalam set pieces ataupun situasi ketika bola tinggi lah. Dan dalam perlawanan semalam kita boleh nampak Gabriel Perez berjaya menjadi wira kepada pasukan Sabah apabila gerakan daripada Sadir dan juga Rizal Ghazali disudahkan oleh Gabriel Perez. So impak yang dimasukkan oleh kedua-dua player ni memberikan satu impak yang positif kepada bahagian tengah dan juga bahagian hadapan pasukan Sabah pada perlawanan semalam. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita lihat untuk pasukan Sabah, mereka punya attacking untuk game ni bagus, and mereka ada kreativiti apa semua. Cumanya daripada segi finishing mereka perlu untuk improve lagi lah, sebab percubaan yang mereka lakukan berjaya untuk diselamatkan dengan baik oleh Kevin Ray Mendoza. Apakah perkara yang sebenarnya, apakah kelemahan yang boleh untuk pasukan Sabah perbaiki? Yang pertama, pasukan Sabah boleh perbaiki daripada segi transition ataupun daripada segi mereka punya defending structure, yang mana untuk game semalam boleh dikatakan pasukan Sabah, kalau kita tengok gol Hakimi adalah berpunca daripada segi situasi counter attack, yang mana waktu tu Sadir mendapat peluang, tiba-tiba pasukan KL berjaya halang percubaan tersebut dan mereka terus melakukan serangan balas, dan boleh dikatakan pasukan KL berjaya untuk melakukan serangan balas yang sangat baik. Jadi defending structure mereka perlu lebih fokus, mereka perlu lebih tenang untuk keluarkan bola, menutup ruang dengan sangat cepat. Sebab gol Romain Morales tu boleh dikatakan satu simple, sepatutnya mereka boleh clear, mereka boleh pressure, tapi Romain Morales berjaya menjaringkan satu gol tandukan yang boleh dikatakan agak mudah. Gol Hakimi Azim, Janiting lambat menutup ruang dan juga gagal untuk memastikan Hakimi Azim tak ada ruang untuk melakukan shooting. So benda tu juga perlu difokuskan lah. So barisan pertahanan perlu lebih fokus dan juga menutup ruang-ruang yang ada, dan mereka perlu lebih compact. Communication between each other perlukan lagi improvement, dan mereka perlu untuk communicate dengan sangat baik bersama dengan goalkeeper mereka iaitu Damien Lim. Yang kedua, mereka perlukan lagi player yang lebih kreatif di bahagian kanan ataupun bahagian tengah untuk link up dengan Ramon Machado. Sebab untuk game semalam Ramon Machado agak isolated, dia kurang dapat bola dan dia kurang mendapat support yang banyak daripada bahagian tengah. Even di bahagian kanan, Jafri Firdaus dan juga Ko pun tak boleh bagi something yang banyak kepada bahagian hadapan pasukan Sabah. So mereka perlukan something yang lebih better lah. So benda tu yang pasukan Sabah perlukan lah, jadi benda tu yang Sabah kena perbaiki. Untuk pasukan KL City, apa yang boleh saya puji, mereka punya direct play memang bagus. Mereka bermain secara simple and direct, dan mereka berjaya untuk cipta beberapa peluang, dan hasilnya mereka berjaya menjaringkan 2 gol. Tetapi sayang, momentum yang mereka berjaya untuk menjaringkan 2 gol tersebut gagal dikekalkan apabila mereka kena botol balik untuk kena comeback 3-2. So inilah masalah dia, apabila konsentrasi dan juga fokus dalam padang agak kurang, dan juga game management yang dilakukan oleh Nenad juga agak kurang, yang menyebabkan KL City dihukum dengan kekalahan 3-2 lah. Dan pertama yang saya boleh highlightkan pada perlawanan semalam adalah tentang Zafri Yahya. Kalau kita lihat 2 gol yang KL City lakukan adalah semuanya berpandukan kepada Zafri Yahya punya movement. Salah satunya Zafri Yahya buka kepada Saravanan, lepas tu Saravanan buka kepada Declan Lambert cross dan tanduk kepada Romain Morales. Zafri Yahya buka kepada Hakimi shoot dan berjaya menjaringkan gol. So benda tu positively lah. So boleh dikatakan kalau kita lihat di bahagian tengah pasukan
KL City, mereka bermain dengan double pivot, iaitu Ryan Lambert akan bergandingan dengan Sebastian Avazzini, yang mana kedua-dua player ni sebenarnya bagus in term of mengekang dan juga menstabilkan bahagian tengah, dan mereka telah membebaskan untuk Zafri Yahya bergerak lebih tinggi ke bahagian hadapan untuk bertindak sebagai playmaker. Jadi kita boleh nampak lah yang semalam Zafri Yahya banyak cover up bahagian tengah dan juga half space, dan dalam pada masa yang sama Zafri Yahya juga banyak membantu gerakan yang dilakukan oleh Saravanan ataupun Hakimi di bahagian kanan dan kiri. Tetapi daripada segi fokus point mereka, iaitu corak permainan yang direct, boleh dikatakan senang dibaca oleh pihak lawan. Jadi banyak hantaran-hantaran long ball ataupun direct mereka adalah untuk mencari Saravanan ataupun Hakimi di bahagian kanan dan kiri. Jadi banyak hantaran-hantaran tersebut, dan juga apabila berlakunya situasi 1v1, pemain seperti Hakimi dengan Saravanan ni senang dipatahkan. Bahkan mereka kurangnya support daripada bahagian tengah juga, yang boleh dikatakan Romain Morales pun isolated sama macam Ramon Machado. Cumanya apa berbezanya, Romain Morales apabila dia isolated, dia banyak drop lebih deeper sampai ke kawasan tengah untuk melakukan ball progression, tetapi itu agak melambatkan ball progression ataupun build-up pasukan KL City untuk menyerang, yang menyebabkan bahagian hadapan pula kosong, empty, tak ada siapa di bahagian hadapan untuk mengganti tempat Romain Morales as a striker. Jadi benda tu yang menyebabkan KL City tak berapa efektif dalam fasa serangan yang mereka boleh lakukan. Untuk Saravanan dengan Hakimi, mereka muda, mereka perlukan pengalaman yang lebih banyak untuk menjadi winger yang lebih bagus lah di bahagian hadapan. Dan untuk defend pasukan KL City, mereka perlu lebih awareness. Mereka buat mistake yang mudah, mereka kena 3 gol yang boleh dikatakan sepatutnya boleh dielak. Sebenarnya kesian kat Kevin Mendoza sebab dia dah perform, tapi defend buat mistake, dia dihukum. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.